sebagai permulaannya tuan, kita tahu musim perayaan dah semakin tiba. Kita dengar lagu raya sana sini, orang dah buat plan nak balik kampung dan sebagainya. Jadi tuan, bila kita tengok mungkin ada perkara-perkara yang berlaku disebabkan oleh ubat-ubatan ni tidak disimpan dengan baik, ada yang terlupa nak bawa ubat. Sebagai permulaannya lah, adakah sesuai untuk melakukan perjalanan jauh sekiranya kita mengambil ubat-ubatan secara berterusan? Silakan. Baik, sebenarnya untuk makluman semua ya, tiada sebarang masalah sebenarnya untuk melakukan perjalanan jauh sekiranya sedang mengambil ubat-ubatan secara berterusan, jika peraturan pengambilan ubat-ubatan sentiasa dipenuhi. Perjalanan jauh mungkin memudaratkan jika ubat tidak diambil dengan betul, terutama bagi golongan pesakit-pesakit yang kronik ya. Okey. Jadi adakah panduan mudah boleh dipraktikkan untuk kita menguruskan ubat-ubatan ni semasa melakukan perjalanan jauh? Mungkin ada petua yang boleh dikongsikan. Betul. Sekiranya pengguna perlu mengambil sesetengah jenis ubatan yang boleh menyebabkan kesan kepada pemanduan, sebagai contohnya amaran keselamatan yang tertera pada label ubat antihistamin, contohnya ubat selsema, yang tertulis di situ ubat ini boleh menyebabkan kesan mengantuk. Oleh itu, pengambilan ubat ini dicadangkan untuk diambil pada waktu malam bagi memudahkan pengguna untuk tidur dan mendapat rehat yang cukup, agar pembanduan balik ke kampung pada waktu siang hari menjadi lebih lancar. Namun, sekiranya masih bergejala, dapatkan nasihat doktor ataupun ahli farmasi untuk kesesuaian jenis ubat-ubatan mengikut keperluan keadaan kesihatan. Sebagai contoh, boleh dapatkan jenis ubat antihistamin yang tidak memberi kesan mengantuk seperti loratadin, cetirizine dan sebagainya. Dan seterusnya, bawa bersama-sama preskripsi ubat sewaktu pulang ke kampung ataupun melancong. Sekiranya terputus bekalan ubat-ubatan, pesakit boleh mendapatkan ubat yang betul di fasiliti kesihatan ataupun farmasi komuniti untuk terus mematuhi pengambilan ubat dan supaya tidak tertinggal dos yang perlu diambil. Okey, jadi maknanya kalaulah ada yang terlupa untuk bawa ubat lah, kiranya dia dah ambil ubat dah sebelum dia nak cuti 2 minggu ke sebulan dan sebagainya. Lepas tu dia baliklah, contoh balik ke Perlis ataupun balik negeri-negeri lain lah. Adakah kita boleh, surat pun lupa juga nak bawa ni, adakah kita boleh pergi terus ke hospital tu, kita nyatakan ubat sekian tertinggal dan sebagainya? Boleh ke tuan? Saya nasihatkan bagi orang, bagi pesakit-pesakit yang kronik lah, especially untuk memudahkan rekod sekiranya terlupa, langkah pencegahannya ambil gambar dahulu preskripsi tersebut ataupun ambil buku yang tertera rekod-rekod ubat-ubatan, supaya ia menjadi backup sekiranya anda terlupa untuk membawa balik ke kampung. Itu adalah langkah yang sangat penting sebenarnya, tetapi mudah untuk kita lakukan sebagai pencegahan. Okey, maknanya persediaan kita lah sekarang ni dah tahu dah, ambil gambar. Ya, betul. Ambil gambar tu penting sebagai backup. Tapi namun sekiranya ingat, seeloknya bawalah buku ataupun preskripsi. Itu penting. Ya, betul. Sebab ubat ni tak boleh tinggal kan. Itulah masalahnya tuan. Kadang-kadang yang sakit ni kebanyakannya lelaki ataupun dia dah berusia dan sebagainya, dia mengharapkan pasangan dia, anak-anak dia untuk susun ubat. Jadi bila tak bawa ubat, dia mulalah nak mengamuk lah, kenapa tak bawa ubat, kenapa tak sediakan aku ubat. Jadi inilah dia sebagai orang kata persediaan kepada anda yang sedang menonton dan juga mendengar kami untuk waktu ini. Kalau ada ubat-ubatan yang perlu dimakan setiap hari, kenalah buat persediaan, letak dalam satu bekas. Ini. Ya, betul. Letak dalam beg yang kita nak pulang ke kampung tu, ataupun letak depan pintu sebelum kita nak balik. Dia macam persediaan orang nak menerima bayi lah. Betul tu. Dia letak satu beg. Kita nak tanya, macam mana caranya untuk kita simpan ubat dalam kenderaan semasa perjalanan? Adakah dia ada tip-tip tertentu nak bagi ubat tu tahan atau bagaimana? Silakan tuan. Okey. Untuk penyimpanan ubat dalam kenderaan, yang pertama sekali tidak digalakkan diletak di dalam boot belakang ya. Kerana boot belakang kita sedia maklum keadaannya suhunya panas, dan suhu panas ini akan merosakkan kestabilan ubat, dan juga kelembapan yang tinggi juga boleh merosakkan stability ubat. Jadi
apa yang kita cadangkan, semua pengguna yang menggunakan ubat, yang mengambil ubat, letakkan di dalam beg khas yang dibawa sekali di dalam kereta. Sekiranya kita berhenti di RNR ataupun berhenti untuk berehat atau solat, bawa sekali beg itu supaya dia tidak berada di dalam kereta yang suhunya tinggi itu. Ini akan mengakibatkan ubat ini akan rosak. Okey, maknanya itu perlu kita ketahui lah. Kalau macam kita menggunakan perkhidmatan awam, macam bas ke ataupun kapal terbang, macam mana? Dia sama ke konsepnya? Okey, sekiranya naik kapal terbang, mesti dibawa di hand luggage, beg tangan, Baik. beg yang dibawa ke atas. Ini disebabkan adalah sekiranya ubat-ubatan tersebut diletak di kabin, di kabin kapal terbang, dia akan merosakkan ubat tersebut. Mungkin cuacanya, suhunya di deck tu terlalu panas ataupun terlalu sejuk. Kebanyakan ubat ataupun hampir kesemua ubat mempunyai suhu yang sesuai di dalam suhu bilik. Baik. Jadi dia perlu dibawa hand luggage. Okey, itu paling penting. Macam mana kita nak tahu ubat tu dia rosak ke, masih elok ke? Dia ada ke tanda-tandanya? Ada juga. Ubat-ubat ni kebiasaannya yang ada masalah, yang sudah rosak, dia akan lain daripada warna dia yang asal. Mungkin dia akan menjadi kuning, ataupun dia jadi kembang, lain daripada seperti keadaan asal dia. Okey, itu kalau bentuk kapsul. Kalau yang bentuk cecair? Yang bentuk cecair memang agak sukar untuk kita pastikan dia punya stability. Jadi kita melakukan penjagaan awal supaya dari perjalanan kita ni kita akan merasa selamat dan ubat-ubatan tersebut sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik. Itulah dia kan. Kadang-kadang bila kita tak sedar ubat kita tu sebenarnya selamat ke, masih elok ke tidak, kita makan dia tak jadi apa. Maknanya kenapa aku makan tapi tak baik-baik. Ini mungkin betul. Disebabkan ubat kita tu dah rosak. Okey, ini pula kepada penyakit ataupun pesakit yang ada kencing manis ataupun diabetes lah, dia mengambil insulin, kena cocok setiap masa ataupun ada masa-masa tertentu. Apa nasihat khusus tuan kepada mereka? Okey, bagi yang menggunakan insulin sebagai ubat, insulin ni dia amat sensitif. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tahu tuan-tuan akan melancong ataupun pergi melakukan perjalanan yang jauh tu sekitar 28 hari ke bawah. Baik. Maknanya sekitar seminggu, 2 minggu, tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa insulin itu untuk digunakan seperti biasa dalam beg bersuhu bilik. Namun sekiranya lebih daripada 28 hari, kita tahu mungkin 2 bulan kita akan tinggal di perantauan ataupun di sesuatu tempat, maka digalakkan untuk membawa ice bag. Bag yang mempunyai ice pack supaya dia berada dalam suhu sekitar 2 hingga 8 degree Celsius supaya insulin ini tidak rosak. Baik. Insulin yang berada dalam suhu tersebut 2 hingga 8 darjah Celsius yang kekal sedemikian, dia boleh bertahan berbulan-bulan ataupun sehingga expiry date. Okey. Maka selepas perjalanan yang jauh, dalam keadaan 2 hingga 8 yang kita kekalkan itu, sampai saja ke destinasi, pindahkan ke peti sejuk. Di bahagian pintu, bukan bahagian yang fridge. Bukan tempat yang sejuk beku tu. Bukan tempat bawah sejuk beku. Dia, chiller. Bahagian bawah chiller. So ubat itu akan kekal dalam keadaan yang optimum dan terbaik. Itu kena tahulah ni. Maknanya setiap orang yang akan bercuti, melancong ke, kena ambil tahulah, bukan saja pada musim perayaan. Maknanya selepas ni nak pergi bercuti mana-mana, kita nak kekalkan insulin tu, itu lagi susah lah nak jaga sebab dia cair, nak cucuk masuk terus dalam badan kita kan. Okey, kejap kita sambung balik bersama dengan tuan kita untuk kita ketahui lagi tentang yelah, bila kita dah beraya ni macam
macam-macam penyakit yang datang. Sebab masa bulan puasa ni tuan, jaga makan. Jadi bila dah raya ni, raya pertama macam-macam kita makan, mulalah sakit itu, sakit ini. Terlebih makan. Takut terlebih makan. Ini satu hal lah pula. Mungkin ada yang terfikir, kalau kita nak keluar negara, kita perlu melepasi tahap-tahap tertentu, tahap keselamatan dan sebagainya. Ya, kita risau mungkin ada ubat-ubat yang tak lepas pergi keluar negara. Macam mana caranya? Tip ataupun ialah kita keluar negara, ada ubat-ubat yang perlu kita bawa. Okey, baik. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin keluar negara, tuan-tuan dan puan-puan perlu semak dan selidik dahulu maklumat serta sentiasa bersedia sebelum melancong. Negara lain mungkin mempunyai peraturan yang berbeza berkenaan jenis ubat-ubatan yang boleh dibawa masuk ke dalam negara tersebut. Oleh itu, pengguna perlu berhubung atau semak terlebih dahulu melalui laman web rasmi kedutaan negara tersebut bagi memastikan ubat-ubatan yang dibawa adalah dibenarkan untuk negara yang akan dilawati. Sekiranya tidak dibenarkan, sila berbincang dengan doktor untuk mengeluarkan satu preskripsi yang sesuai dengan ubat-ubatan yang berada di sana. Untuk penyakit endemik pula, tuan-tuan dan puan-puan perlu buat semakan berkaitan penyakit endemik di kawasan atau negara yang ingin dilawati serta ambil langkah-langkah pencegahan. Sekiranya kawasan tersebut tinggi kadar wabak malaria, ambil terlebih dahulu anti malaria. Sekiranya pergi umrah, ambil dahulu suntikan vaksin. Okey, maknanya kita kena tahulah negara yang kita nak pergi tu kan. Ya, betul. Supaya kita tahu. Tapi jadi macam ni jugalah, kita yalah kebanyakan pada kita dia bukan je nak semak pun kan. Ya, Kita betul. kata orang lah, kita pun kan, walaupun kita ada ubat perlu bawa, kita nak hubungilah, kita nak tanya tu, ia jadi macam susah. Kalau sampai sana, lepas tu ubat kita kena tahan. Macam mana situasi tu? Maknanya kalut juga tu tuan. Okey. Digalakkan ini untuk pesakit-pesakit yang kronik ya. Ubat kronik dengan ubat biasa tu berbeza. Ubat biasa biasanya tak ada masalah dekat custom, tapi ubat kronik ni dicadangkan supaya tuan-tuan dan puan-puan bawa ubat tersebut dalam keadaan asal kotak dia. Maknanya bukan dalam keadaan loose, bukan dalam keadaan luar daripada kotak. Bawa sekali dengan kotak asal ubat tersebut, supaya mudah untuk dikenal pasti dan pihak custom juga akan tahu. Itu tips yang paling penting yang perlu untuk tuan-tuan dan puan-puan buat. Okey, maknanya yelah, ada orang tu kan dia ada beli yang bekas ubat daripada hari Isnin sampai Ahad. Ya, dia keluarkan daripada kotak, dia letaklah sehari kena makan 3. Ini Isnin, Selasa, Rabu. Maknanya jangan macam tu. Boleh buat. Untuk seminggu tu tak ada masalah, tapi kotak asal dia, yang penting kotak tu kena ada. Bekalan dia untuk seminggu tu makanan itu tak jadi masalah. Mungkin untuk memudahkan dia supaya tidak lupa. Baik. Tapi kotak asal dia sila bawa. Okey, mana-mana pun kena bawa. Bawa saja. Kena bawa ingat dalam satu beg. Okey, itu paling penting tip untuk kita yang kena bergantung dengan ubat lah jangan lupa, ataupun orang yang membantu kita untuk sediakan ubat kepada kita lah. Okey, bila musim perayaan ni macam-macam penyakit yang datang ni tuan. Mungkin tuan boleh kongsikan dengan kita persediaan ubat-ubatan untuk kegunaan sakit-sakit ringan ni lah. Macam biasa sakit kepala ke, demam ke, sesama, atau ada penyakit-penyakit lain. Silakan tuan. Okey. Untuk musim perayaan ni, kita perlu bersedia lebih awal untuk membawa ubat-ubat sakit-sakit ringan Sebagai contoh, ubat-ubat batuk, sesama, demam, ubat gastrik, muntah-muntah, cerit-berit, sakit badan dan sebagainya. Sebagai contoh yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa sebagai persediaan adalah ubat Panadol, paracetamol ubat ibuprofen tahan sakit, ubat batuk, ubat-ubat seperti ubat sesama, ubat untuk gastrik, untuk cerit-berit, loperamide, untuk tahan muntah ataupun loya-loya, metoclopramide, ataupun sembelit mungkin. Raya-raya ni mungkin kita tak tahu. Ya, betul. Ubat sembelit, ubat cerit-berit ataupun muntah-muntah yang minum punya tu, yang kita panggil ORS, oral rehydration salt, ataupun ubat luka.
Yang kita panggil, bahasa kampungnya kita panggil ubat kuning. Warna Mungkin kuning penting. tu. Betul. Mana tahu raya ni lari-lari terkena anak-anak batu ke apa ke, luka pula. Betul. Tengah masak-masak tu terjatuh lah pula kan dengan mengamai tu. Okey, ini persediaan betul. Walaupun kita tidak sakit, orang keliling kita jatuh sakit dan sebagainya, kita ada ubat untuk diberikan kepada orang yang memerlukan. Nah, okey, ada tak nombor-nombor tertentu yang boleh dihubungi sekiranya ada kecemasan yang berlaku, Tuan? Okey. Untuk pertanyaan lanjut, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai apa-apa soalan berkenaan ubat-ubatan, tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1800 88 6722. Saya ulang ya. 1800 88 6722. Setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang, kecuali cuti umum. Okey. Last terakhir. Nasihat dan pesanan untuk para pendengar. Tuan-tuan dan puan-puan perlulah sentiasa mengamalkan konsep 5B, iaitu penggunaan ubat yang betul, dos yang betul, cara pengambilan yang betul dan masa pengambilan yang betul. Semua kena betul. 5 kali betul. Ini paling penting lah, sebab tu lah doktor dia bagi tahu kepada kita, ubat ni makan selepas makan, ubat ni sebelum makan, berapa kali sehari. Itu paling penting. Okey, ini yang tadi tu belum last lagi ni. Ada yang akhir lagi ni. Ada lagi. Soalan daripada pendengar kita, penonton kita Nizam Osman. Dia tanya, okey, perlu tak kita ni ataupun seseorang mengambil ubat tahan mabuk sekiranya dalam perjalanan jangka masa yang lama? Dia makan siap-siap, dia takut mabuk. Boleh. Itu kita kalau dari terma kesihatan kita panggil profilaksis, ataupun bahasa biasa kita panggil pencegahan. Ubat untuk tahan mabuk ni kita boleh makan sebelum kita bertolak. Boleh, tak ada masalah. Dia selalu macam ni lah, Tuan. Kalau kita pergi mana tu dia timbul rasa sakit macam angin, kembung. Dia kenapa jadi macam tu angin dengan kembung mungkin dalam keadaan puasa ni lagilah selalu berlaku. Mungkin kerana kita kurang makan ataupun hypo, kurang gula. So itu semua antara penyebab-penyebab lah menyebabkan kita punya perut kembung. Macam tu. Jadi tak selesa kan, lagi-lagi puasa. Boleh buka puasa? Boleh ke? Tak boleh. Kalau musafir mungkin boleh, tapi ingat tu. Dalam keadaan yang betul-betul mendesak lah. Kalau kembung sikit-sikit tu tak ada masalah Ini kalau kembung sampai macam tu, kenalah buka puasa. Okey, demikian tadi baru saja kita berakhir untuk Sembang KL. Saya bagi peluang pada Tuan, okey, sempena dengan Ramadan, kita dah nak masuk ke hari ke-20 pada hari esok. Nak ucapkan selamat Ramadan kepada sesiapa? Silakan Tuan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya mengucapkan selamat berpuasa untuk menghabiskan 10 hari terakhir ni. Sama-sama kita kejar Lailatul Qadar. InsyaAllah. Kepada semua yang mengenali kami, tim-tim kenali ubat anda ni, sokonglah kami supaya kami dapat lebih berkongsi di masa akan datang nanti. InsyaAllah. Dan satu lagi, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Awal 10 hari. Tak apa. Esok kita boleh main lagu raya dah. Jadi terima kasih kepada Tuan Hasin Azwar bin Muhammad Khairi, Pegawai Farmasi Klinik Kesihatan Batu Muda Kepong. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan selepas ini, memberikan khidmat kepada masyarakat dan juga rakyat Malaysia. Dan terima kasih kepada penerbit kita Azura Gani. InsyaAllah esok kita akan kembali dengan topik yang lain bersama dengan tetamu kita yang lain. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum.